Peristiwa Balai Polis Bukit Kepong. Kejadian Bukit Kepong adalah pertempuran bersenjata yang bersejarah yang berlaku pada 23 Februari 1950 antara pihak polis dan Parti Komunis Malaya sebelum kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948 hingga 1963. Pertempuran ini berlaku di kawasan sekeliling Balai Polis Bukit Kepong di Bukit Kepong. Balai polis yang diperbuat daripada kayu ini terletak di tebing Sungai Muar, sekitar 59 km dari Bandar Muar, Johor. Kejadian ini bermula sebelum subuh apabila pihak komunis melancarkan serangan gerila ke Balai Polis. Ia berakhir dengan tragik di mana penyerang membunuh hampir kesemua pegawai polis yang bertugas di situ. Balai Polis Bukit Kepong terletak di selekoh Sungai Muar, sebuah perkampungan kecil yang terpecil dengan sekitar 20 buah rumah dan kedai. Menjelang awal 1950, ia merupakan tumpuan pergerakan pihak komunis di situ. Ketika itu, Balai Polis itu diketuai oleh Ketua Polis Balai KPB Sarjan Ray Dempsey yang pernah berkhidmat di Palestin. Tetapi ketika serangan ke atas Balai Polis tersebut, beliau telah lama ditukarkan dan jawatannya diambil alih oleh Sarjan Jamil Muhammad Shah. Selain itu, terdapat pelatun campuran 15 anggota polis tugas am dan konstabel polis marin pimpinan Sarjan Jamil sendiri. Ketika itu, pasukan ini turut diperkukuhkan oleh 3 konstabel polis khas dan 4 polis tambahan bagi tugas mengawal dan lain-lain. 13 isteri dan anak-anak anggota tinggal di berik kelamin di sebelah belakang balai. Sistem perhubungan yang sukar adalah sebab utama penempatan pasukan polis marin di situ, malah pengangkutan utama ke Bukit Kepong adalah dengan menaiki bot menyusuri Sungai Muar. Menurut saksi kejadian, terdapat sekitar 180 orang pengganas komunis daripada Kompani Bebas keempat yang menyerang. Serangan tersebut diketuai oleh Muhammad Indra, seorang komunis Melayu yang memimpin 2 pelatun komunis Melayu. Menurut rancangan asal, Muhammad Indra dimaklumkan bahawa serangan itu hanya sebagai amaran sahaja. Bagaimanapun, serangan yang turut disertai Komisar Goh Pentun itu bertukar menjadi tragedi buruk. Pihak komunis telah mengepung Balai Polis dengan separuh di bahagian hadapan, bakinya mengelilingi Balai Polis tersebut. Pertempuran bermula sekitar 4:15 pagi apabila mata-mata Jaafar bin Hassan mencabar dan menembak mati seorang pengganas komunis yang sedang memotong kawat berduri balai tersebut. Pihak komunis kemudiannya menyerang dari segenap sudut, terutamanya dari bahagian hadapan. Mereka berharap serangan ini mengejutkan pihak polis, tetapi kini berhadapan dengan tentangan hebat anggota-anggota polis tersebut, terutamanya daripada 2 kedudukan brankan yang terletak di dalam kubu di bawah bilik kawalan. Sesungguhnya dengan kekuatan anggota yang sedikit, pihak polis yang diketuai oleh Sarjan Jamil Muhammad Shah enggan menyerah. Walaupun berkali-kali diseru oleh komunis agar mereka menyerah, satu persatu anggota gugur apabila pertempuran berterusan dan 2 orang isteri polis yang bertahan turut serta berjuang apabila mendapati suami mereka terkorban semasa pertempuran. Sekitar jam 5 pagi, pasukan polis bantuan berserta sekumpulan penduduk kampung yang lengkap bersenjata rifle dan shotgun digerakkan dari kampung Jawa di bawah pimpinan Penghulu Ali bin Mustafa. Di dalam perjalanan hendak memberi bantuan, mereka diserang handap oleh komunis yang ditugaskan untuk menghalang sebarang bantuan dari luar, dan beberapa orang kampung serta pihak komunis juga turut terkorban dalam pertempuran di kawasan itu. Pada ketika itu juga, kedua-dua kedudukan brankan turut dimusnahkan oleh komunis. Sekitar jam 7 pagi, pihak komunis telah menawan Maryam Ibrahim, iaitu isteri kepada mata-mata Muhammad Jaafar. Dikabarkan Ketua Kumpulan Komunis Mat Indra memaksa Maryam merayu agar polis menyerah diri, tetapi tidak diendahkan oleh Jamil sendiri. Ketika itu juga Fatimah Yaqba dan anaknya Hasan turut ditawan dan dipaksa menyeru pihak polis menyerah.
mereka yang bertahan enggan membuat demikian dan terus berjuang habis-habisan. Apabila mereka enggan menyerah, Maryam dicederakan dan Fatimah dibunuh. Suami Fatimah, mata-mata Abu Bakar Daud yang bertugas sebagai pemandu bot di Sungai Muar, turut berjuang menentang pihak komunis sehingga cedera setelah ditembak di dada dan tangan ketika mempertahankan botnya. Dalam detik terakhir pertempuran hebat itu, komunis membakar berek kelamin dan balai polis. 2 wanita dan anak-anak mereka terbakar hangus dalam berek kelamin. Pada ketika itu, hanya 3 orang anggota polis dan seorang pengawal kampung yang masih hidup. Mereka meluru keluar dari balai yang terbakar dan merampuh kedudukan komunis, membunuh sekurang-kurangnya 3 dari kumpulan pengganas yang cuba menghalang mereka. Pihak komunis terus menembak mereka yang cuba lari daripada balai polis yang sedang terbakar itu. Ketika itu, penduduk kampung Durian Condong di sebelah barat menghantar bot ke lenga untuk memberitahu pihak berkuasa mengenai serangan ini. Selepas 5 jam bertempur, pihak komunis telah berjaya menawan balai polis dan membakar balai tersebut. Mereka kemudian berundur ke dalam hutan, meninggalkan kesan kemusnahan dan kematian. Pihak komunis turut melontar mereka yang cedera dan mayat mereka yang terkorban ke dalam api. Antaranya termasuklah Hasan bin Abu Bakar, anak kepada mata-mata Abu Bakar yang dicampak hidup-hidup ke dalam api. Jumlah kematian adalah 25 orang. Mereka yang terselamat pertempuran maut itu adalah 4 anggota polis dan 9 ahli keluarga termasuk isteri dan anak mereka. Selepas kejadian, apabila pengawal kampung memasuki pekan Bukit Kepong, mereka dapat melihat kemusnahan akibat serangan kejam tersebut. Penghulu Ali Mustafa telah mengambil alih pentadbiran pos luar tersebut sehingga diganti oleh pasukan polis dari Muar dan Lenga. Pertempuran Bukit Kepong dianggap sebagai kekalahan tragik yang bagaimanapun mengukuhkan lagi semangat kerajaan dan penduduk untuk memerangi pengganas komunis. Sepasukan kecil berjuang menentang pasukan yang jauh lebih besar meningkat semangat dan moral dalam perjuangan menentang komunis. Sekian sahaja peristiwa Bukit Kepong. Saya mohon jasa baik anda untuk subscribe ke channel ini. Al-Fatihah buat pejuang yang terkorban.